balik pada ahli panel yang kedua. Kalau Ustaz mengatakan tadi bahawa Malaysia ini telah menjalankan 3 perkara yang menggambarkan ataupun dah membuktikan bahawa Malaysia adalah negara Islam. Tetapi daripada konteks lain pula, yang Mak Datuk, saya tanya kepada Mak Datuk, kebanyakannya ada setengah pihak yang tidak bertanggungjawab dan pembangkang mengatakan bahawa Malaysia ini menjalankan pemerintahan pentadbiran sekular yang menyebabkan jatuhnya hukum bahawa Malaysia ini bukan negara Islam. Jadi apa pandangan yang Mak Datuk berkenaan dengan perkara ini? Silakan Mak Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara moderator, anak tempatan Ustaz Kamrul Zaman. Yang saya kasihi sahabat saya Datuk Al-Ustaz Badli Shah Alauddin selaku rakan panel pada malam ini, Tuan Haji Mahfar Asfar yang merupakan tuan rumah saya tadi makan nasi dengan ikan apa tadi? Ikan baung. Ikan baung apa Felda Felda Kelakong ni cukup menyelerakan daripada Sungai Pahang. Apatah lagi dimasak dengan cara kampung, dengan cara yang cukup istimewa oleh isterinya yang tercinta. Hamba mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah. Tubik juga Kelantan lah. Ramah Kelantan ni. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, terimalah salam ta'zim daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita berforum dengan tajuk yang sebenarnya tajuk berat. Persoalan sama ada Malaysia ini negara Islam ataupun tidak. Dan tadi Ustaz Badli Shah dah menjelaskan apakah syarat-syarat dan ciri-ciri yang membolehkan sebuah negara itu dikatakan negara Islam. Dan soalan yang diberikan kepada saya pula, apa beza negara Islam dengan negara sekular? Apa dia negara sekular ni? Kita selalu mendengar perkataan sekular. Maksud sekular makna dia negara yang mana memisahkan agama dengan urusan pentadbiran. Mana tak boleh ada unsur-unsur agama, ada unsur-unsur Islam maupun apa juga agama dalam hal yang melibatkan pemerintahan. Tak boleh kita gunakan duit rakyat. Rakyat bagi apa, rakyat bayar cukai. Dan cukai itu sebahagian daripada pendapatan negara. Dan negara bila dia nak melanjakan dalam konteks Malaysia, dia kena bawa ke parlimen. Bulan 10 tiap-tiap tahun, Perdana Menteri kena bentang di parlimen. Ini perbelanjaan kita untuk 1 tahun. Nak bagi BRIM ke, nak bagi apa subsidi ke 40 bilion kepada rakyat, nak bagi perbelanjaan kepada kaki tangan kerajaan ke, nak bayar duit gaji kerajaan ke, nak bayar tok-tok imam seperti mana yang Ustaz Badli Shah ke, perlu diputuskan di parlimen. Maknanya kalau itu negara sekular tak boleh kita belanjakan wang negara, wang rakyat untuk hal-hal yang melibatkan keagamaan yang ada unsur-unsur agama. Contoh yang paling jelas dalam konteks ini adalah negara Islam juga, majoriti Islam. Kalau kata nak negara Islam tak betul, sebab negara itu menggelarkan diri dia ataupun negara itu menggelarkan negara dia adalah negara sekular. Negara mana agak-agak? Turki. Turki pada tahun 1928, Kemal Atatürk mengisytiharkan Turki selepas jatuhnya khalifah yang terakhir, kerajaan Islam yang terakhir dalam sistem khilafah ataupun sistem khalifah, iaitu Khalifah Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah yang terakhir di Turki. Selepas jatuh saja,
datang seorang pemimpin yang dipanggil pemimpin yang cuba untuk memodernkan Turki, dipanggil Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mustafa Kemal Atatürk memasukkan di dalam perlembagaan Turki sebagai sebuah republik, mengatakan bahawa Turki adalah negara sekular. Maknanya seperti mana yang saya sebutkan tadi, bila dikatakan sekular, tak boleh ada unsur-unsur agama dalam pemerintahan dalam negara tersebut. Kesannya sampai hari ini, sampai hari ini di Turki tak boleh ada syiar agama yang seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Badli Shah. Tak boleh ada perlambangan-perlambangan yang mana menggunakan duit kerajaan untuk mewujudkannya. Contohnya nak bina masjid. Hari ini masjid-masjid di Turki kalau nak buat baru, tak boleh guna duit kerajaan, itu adalah hasil sumbangan orang ramai. Imam-imam di Turki bukan dibayar oleh kerajaan, tak seperti mana di Malaysia. Kita ada lebih kurang 7,800 imam seluruh Malaysia. Termasuk tadi berapa ratus di Pahang? Kita ada imam ada 392. Oh, 1070 orang. Di Pahang saja. Tubik dah 1078 orang ni campur dengan seluruh Malaysia, Sabah Sarawak. Tiap-tiap tahun kerajaan membelanjakan tidak kurang daripada 550 juta ringgit. Nak bayar 7,800 imam-imam, nak bayar 11,000 lebih guru-guru takmir seluruh Malaysia, nak bayar guru-guru kafar, nak bayar kepada kaki tangan jabatan-jabatan agama Islam yang mana kerajaan peruntukkan kepada ni, tak kurang daripada 550 juta. Itu tak termasuk pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Seperti guru-guru pendidikan Islam kita ada 23,500 orang hari ini yang mengajar agama daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Duit-duit gaji mereka ini dibayar oleh siapa? Oleh kerajaan persekutuan. Ini tidak berlaku di Turki. Bahkan di Turki sampai hari ini kerajaan masih tidak boleh meminda perlembagaannya membenarkan kaki tangan kerajaan memakai tudung. Tak boleh. Pernah berlaku pada tahun 2007, seorang ahli parlimen Turki wanita di bawah kerajaan baru Erdogan. Erdogan ni pemimpin yang jiwa dia Islam. Dia menang dalam pilihan raya Turki. Isteri dia pun pakai tudung. Orang pun dah mula takut, terutama golongan-golongan pembangkang yang bersifat sekular ni. Apa yang Erdogan nak buat? Tetapi apa yang Erdogan buat ialah ada ahli parlimen dalam parti Erdogan ini menang dalam pilihan raya, nak angkat sumpah di parlimen lawan undang-undang negara, pakai tudung waktu angkat sumpah. Dan pada waktu itu dia angkat sumpah memakai tudung, gegerio, heboh satu dunia. Heboh apa? Heboh mengatakan bahawa Turki buat pertama kali dalam sejarah negara sekular membenarkan ahli parlimen dia angkat sumpah pakai tudung. Tak sampai setahun, 2008 Mahkamah Persekutuan, macam kita Mahkamah Agung lah, Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Perlembagaan, mengatakan bahawa tindakan ahli parlimen Turki yang pakai tudung akad sumpah adalah tidak mengikut perlembagaan Turki, yang mana Turki ini adalah negara sekular. Itu Turki yang mana penduduk Islamnya 99% orang Islam. 99% orang Islam Turki ni. Tetapi bala, boleh pakai tudung ke tak boleh pakai tudung? Kita beza kat Malaysia ni. Di Malaysia kita tak berkelahi orang boleh pakai tudung tak boleh pakai tudung. Kita berkelahi nak pakai tudung jenis apa? Farida ke, Aryani ke, ataupun golok, cak golok. Ni pakai comel loteng ni, saya tanya ni, ini Farida asli ke Farida? Tak apa, tak tanya lah. Makcik comel loteng dah. Makcik tutup mulut pun comel dah. Sebab apa?
Pernah satu ketika tahun lepas ada. Ini bukan nak ngumpat, masuk dari esok khabar. Farida Saman, pekedai-pekedai yang mana menjual tudung serupa macam tudung Farida, tetapi dengan harga yang amat murah, RM30. Sebenarnya isteri saya pun beli tudung dekat pasar malam je. Tapi sebab isteri, dia kata sebab ada title datin, dia orang ingat, oh ni tudung Farida ni. Padahal tudung Farida RM300. Beli dekat pasar tani RM30. Itulah, sabit itulah marah Farida ya. Dia dah copyright dah, tak boleh. Sebab tu kat Malaysia, orang bergaduh bukan boleh pakai tudung, tak boleh pakai tudung, macam kat Turki. Orang bergaduh nak pakai tudung fashion apa di Malaysia. Sebab apa? Sebab di Malaysia kita patut bersyukur, hadirin dan hadirat, adik kakak, tuan-tuan dan perempuan. Kenapa? Syukur yang pertama, waktu kita nak merdeka dulu, pemimpin-pemimpin kita yang awal, terutamanya Tunku Abdul Rahman, Presiden UMNO pada waktu itu, memperjuangkan supaya perlembagaan kita diletak dalam perkara 3, bahawa Islam sebagai agama persekutuan. Itu satu bentuk perundangan ataupun satu perkara yang kita patut bersyukur, kerana dia memberi kesan yang besar terhadap perkembangan Islam daripada kita merdeka tahun 1957 sampai hari ini 2015. Apa kesan daripada meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, ataupun Islam ini diletakkan sebagai agama bagi negara ini, Malaysia? Maknanya Malaysia ini statusnya negara Islam, disebut dalam perlembagaan. Kesannya, tuan-tuan dan perempuan, kita boleh, yang pertama, kita boleh membelanjakan duit-duit rakyat. Duit kerajaan ni duit rakyat. Bila kerajaan kutip cukai itu adalah duit daripada rakyat untuk rakyat belanjakan kepada rakyat. Sebab itulah setiap perbelanjaan kerajaan seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia wajib melalui parlimen. Kalau parlimen tak lulus, tak lulus. Sebab itulah tiap-tiap tahun pada zaman Datuk Seri Najib sekarang ni, kita tengok tiap-tiap tahun ada laporan audit. Laporan audit akan membentangkan apa masalah ketirisan ke, kebocoran ke, rasuah ke, kalau ada yang berlaku. Sebabkan Datuk Seri Najib nak pastikan duit rakyat ini tidak disalurkan kepada benda-benda, kalau orang Kelantan kata kokse, benda-benda yang tidak berfaedah. Mana kita tak boleh membazir duit rakyat. Tetapi akibat daripada peruntukan perlembagaan yang mengatakan Islam sebagai agama persekutuan, dari segi pendidikannya, adik kakak, dari segi pendidikan, kita boleh membiayai 36,000 guru-guru Jekov yang mengajar agama kepada anak-anak kita daripada kecil. Guru-guru Jekov ni siapa dia? Ini anak-anak kita yang kita hantar beramai-ramai pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke macam ustaz kita, Dr. Badli Shah, pergi ke Tonta. Dia pun Dr. Badli Shah Alauddin At-Tantawi. Malam ni kita kena isytihar sebab dia rakan kepada Dr. Nasaruddin Tantawi. Tantawi ni sebab dia ngaji Tonta. Jadi bila Tonta ni dia sebutlah Tantawi. Jadi Dr. Badli Shah pun mengaji situ juga. Jadi dia berhak mengguna pakai Dr. Badli Shah At-Tantawi. Bukan itu saja. Ini anak-anak kita yang belajar di Universiti Melaya, Akademi Islam, belajar syariah, belajar usuluddin, belajar macam-macam pengajian agama. Keluar daripada universiti tak ada kerja. Kerajaan kita begitu prihatin. Apa nak jadi kepada anak-anak kita kalau tak ada kerja? Takkan nak balik ke kampung-kampung, nak balik ke Felda, walaupun ada 1,000 lebih masjid. Semua pakat nak mengganti imam-imam yang ada. Bergaduh pula dengan tok-tok imam. Bila tok imam nak pencen ni, memang tak pencen lah sampai mati. Sebab itulah, bila tak ada kerja, itu jadi masalah juga kepada negara. Buat Jekov, buat Kafa, bukan hanya untuk memberi pekerjaan kepada anak-anak kita, dibayar gaji menggunakan peruntukan kerajaan, duit rakyat tadi, tetapi juga bagi memastikan anak-anak kita daripada sekolah rendah kena selesai tahu baca Quran, khatam Quran,
tahu fardu ain, semayang, puasa dan sebagainya, tahu sikit sebanyak Jawi dan bahasa Arab. Ini penting. Ini asas-asas yang kita kena bina di dalam diri anak-anak kita, yang mana kerajaan kita cukup prihatin. Kita boleh buat itu atau tidak? Boleh. Sebab apa? Kerana ini negara Islam, ada peruntukan dalam perlembagaan yang mengatakan Islam sebagai agama persekutuan. Berbeza dengan negara seperti Turki, berbeza dengan negara seperti Tunisia, berbeza dengan negara seperti Algeria, berbeza dengan negeri seperti Morocco, yang mana kerajaannya sebelum ini menggunakan prinsip sekular. Maknanya tak boleh mencampur adukkan Islam dengan agama, Islam dengan hal ehwal keduniaan, pentadbiran politik dan sebagainya. Sebab itulah kalau ada mengatakan bahawa ini bukan negara Islam, saya rasa jangan kita rugi, kita duk berdebat, duk berbahas benda yang tak ada faedah. Kita harus mensyukuri dan kita harus memanfaatkan apa yang kita ada pada hari ini. Yang tak sempurna, bukan saya katakan maknanya bila kata negara Islam dah selesai dah masalah. Tidak. Banyak lagi kita perlu sempurnakan. Tetapi janganlah kita memperlecehkan dan kita menafikan hakikat sebenar ini adalah negara Islam. Sebab kalau kita menafikannya, kita rugi dari segi politik. Kenapa dari segi politik kita rugi? Sebab berbanding dengan Turki yang mana penduduk Islamnya 99%, hanya kerana prinsip perlembagaan mengatakan negara Turki sebagai negara sekular, dia tak boleh buat seperti mana kita. Mana ada sekolah-sekolah agama yang didirikan oleh kerajaan, yang dibiayai oleh kerajaan? Tak ada. Guru-guru agama yang dibayar gajinya oleh kerajaan? Tak ada. Universiti Islam pun tak ada. Saya pernah beberapa tahun sebelum saya sebagai yang di-Petua Yadim, saya selalu ke sana nak membantu Turki untuk membangunkan sistem perbankan Islam di sana. Sebab Malaysia, ini satu lagi, Malaysia dikenali dunia sebagai pelopor, sebagai peneraju kepada sistem perbankan Islam. Apa dia sistem perbankan Islam? Itu adalah sistem perbankan yang menurut syariat. Kerana dalam Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, jauhilah saki-baki riba yang ada pada kamu. Jangan berurus niaga dengan riba. Kalau kamu buat riba, kamu pinjam pada orang 1,000, kamu minta 1,100. RM100 itu nama apa saja, itu adalah riba. Bila riba, Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah dan Rasul akan isytihar perang kepada kamu. Sebab itulah Nabi SAW pula sebut dalam hadis, ar-riba salasata wa sab'una baban aisaraha ayyankihar rajul ummahu. Riba ni ada 73 jenis dosa. Dosa yang paling rendah daripada 73 jenis ini, seumpama kamu berzina dengan mak kandung sendiri. Zina ni dosa besar dah dalam Islam. Apatah lagi berzina dengan ibu kandung. Nak banding dengan riba, tahap yang paling rendah. Tapi berapa ramai daripada kita sedar benda ni? Kita tak kisah. Bab halal haram yang paling dikisahkan oleh orang Melayu kita, makanan. Tetapi duit yang digunakan untuk beli makanan, itu nombor 2, nombor 10. Betul atau tidak? Makanan ayam sembelih, bukan ayam gelek motorkar. Ayam sembelih kena pastikan. Tapi duit ni tak kisah. Duit daripada sumber riba ke, duit daripada sumber penipuan ke, duit daripada rasuah ke, duit daripada sumber-sumber haram, kita tak perkirakan. Walhal dalam Islam, duit itu kalau daripada sumber riba, kita beli ayam, cap ayam mas yang halal, kita bagi makan kepada anak-anak kita, hilang keberkatan, menjadikan makanan itu boleh jadi haram. Sebab itulah atas keprihatinan inilah negara kita cuba nak membebaskan orang Islam kita daripada riba, memperkenalkan sistem perbankan Islam tahun 1983. Hari ini kita menjadi peneraju. Waktu saya ke Turki beberapa tahun, bila kita nak membina sebuah bank Islam di Turki, tak boleh guna nama Islam, adik kakak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Perlembagaan kata tak boleh menggunakan nama yang ada kaitan dengan agama.
Tak boleh guna nama Islam. Kita kat Malaysia ni bukan saja nama Islam, nak guna nama Arab lagi. Kalau tak ada istilah Arab ni tak sah. Sebab itulah ketika bank Islam kita tengok apa ni, murabahah, mudarabah, musyarakah, wakalah, musyarakah mutanakisah, macam-macam. Kalau nama Arab confirm Islam, padahal kita pun terbelit lidah. Musyarakah mutanakisah, bila sebut kat Kelantan, musyarakah mutakisah. Ini masalah kita. Tetapi di Turki tak dibenarkan istilah-istilah ini. Kita kata tak apa, sebab dalam Islam tak kisah, nama tak penting, label tak penting. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin huwa ma waqara fi qalbi wa tasdiqul amal. Iman ini ataupun Islam ini bukan hanya sekadar label, perhiasan, khayalan-khayalan, tetapi iman ini apa yang kita yakin dalam hati dan kita laksanakan dalam bentuk perbuatan. Sebab itulah kita tengok dalam perbezaan saya bagikan Turki dengan Malaysia pun, kita boleh tengok ada beza antara negara sekular dengan negara Malaysia, negara Islam, walaupun hakikatnya Malaysia ini hanya 54.5% sahaja orang Islam. 54.5% ni bukan besar, adik kakak. Mujurlah, alhamdulillah, dari segi kuasa politik kita masih lagi pertahankan kuasa Islam. Dalam Barisan Nasional 88 kerusi adalah UMNO yang merupakan parti orang Islam, umat Islam yang mendukung Islam. Hari ini kurang 1, 87. Bila Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis meninggal dunia. Kita nak pastikan jangan kurang, kena kekal 88 ni. Sebab itulah kenapa? Kerana Barisan Nasional adalah parti yang memerintah. Parti tunjangnya adalah UMNO 88. Kalau kita tengok Pakatan Rakyat, yang dikatakan Pakatan Rakyat itu parti tunjangnya adalah DAP 38 kerusi, PKR 28 kerusi, PAS yang sepatutnya menjadi parti tunjang hanya 21 kerusi. Maknanya kalau kita nak mengharapkan parti yang lemah dalam pakatan untuk menerajui Islam, saya khawatir kita tak capai matlamat itu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk